Langsung dari negeri di bawah bayu dimulakan dengan perkembangan banjir di Sabah. Rakan penyampai Nur Hazimah Radik di RTM Kota Kinabalu. Jadi teruskan dengan laporan anda di sana. Silakan Hazimah. Terima kasih Norlela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikutan hujan lebat malam tadi, sebuah pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka di Tenem bagi menempatkan penduduk terjejas. Setakat 3 petang tadi, seramai 11 penduduk melibatkan 4 keluarga ditempatkan di PPS Kampung Ponon Tomon. Pegawai daerah Tenem yang juga pengerusi bencana alam daerah Sungkim Rumagun yang dihubungi RTM memaklumkan hujan lebat telah mengakibatkan kampung berkenaan dinaiki air. Selain memindahkan penduduk terjejas, penyaluran bantuan keperluan makanan juga dipergiat pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat bersama polis, bomba, APM dan rela. Operasi dijalankan mengikut prosedur operasi standard SOP termasuk menyediakan keperluan pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman kepada penduduk terjejas banjir dalam membendung penularan COVID-19. Institut Kemahiran Mara IKM Kota Kinabalu akan terus melipat ganda usaha melahirkan lebih ramai graduan berkualiti melalui program pengajian yang memenuhi keperluan industri. Pengarahnya Khairil Anwar Sobri berkata, ketika ini graduan IKM KK mempunyai keboleh pasaran 90% hasil pengajian berteraskan pembelajaran berasaskan industri IBET. Selain menawarkan program bersesuaian dengan kehendak semasa, IKMKK juga giat menjalin kerjasama dengan industri bagi melahirkan tenaga kerja berkualiti, berdaya saing selain berupaya menjadi pencipta peluang pekerjaan bukan hanya sebagai pencari kerja. Antara program baharu ditawarkan ialah Diploma Tekno Usahawan Baik Pulih Kenderaan dan Cat Badan Kenderaan yang berpotensi tinggi dan mendapat penyertaan tinggi pelajar. Di IKM ni kita adalah industry based education training, di mana kita punya peralatan dan silibus adalah berdasarkan keperluan daripada industri, di mana para pelajar ni apabila dia tamat saja daripada IKM, dia akan mendapat pilihan lah, di mana industri bila ambil saja pelajar-pelajar daripada IKM ni tidak perlulah membelanjakan extra expenses untuk provide training. Khairil menyatakan demikian di Kota Kinabalu. Ditubuhkan pada 2002, IKMKK pada awalnya menawarkan hanya 3 program sijil, namun kini mempunyai 10 jenis program dan telah berjaya melahirkan lebih 5,000 graduan. Mereka yang berminat untuk mengikuti program ditawarkan IKMKK boleh membuat permohonan dalam talian atau hubungi terus IKM dan Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM berdekatan atau Mara Japan Industrial Institute. Ke arah menjayakan misi mendekati golongan memerlukan khususnya yang terjejas berikutan impak pandemik COVID-19, Badan Bukan Kerajaan NGO Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Sabah bekerjasama rapat dengan Malaysian Relief Agency MRA Sabah dan pemimpin peringkat akar umbi bagi memastikan golongan sasaran menerima bantuan bakul makanan. Setiausaha ABIM Sabah Abdul Wahid Abdul Razak berkata sebelum agihan dilakukan pihaknya turun padang menemui sendiri pemohon bantuan. Ia bertujuan memastikan bantuan meliputi semua golongan sasar dan tidak berlaku penyaluran bantuan berulang sehingga ada penerima yang layak gagal mendapat bantuan. Tengok kawasan macam di lapangan ni kita ada macam satu kampung ni kita ada orang yang kita kepercayaan kita lah yang kita boleh dia akan pilihlah mana-mana keluarga. Lepas tu kita akan turun bersamalah untuk melihat sendirilah keadaan keluarga tu baru kita akan bukan semua yang akan dapat. Kita memang akan pilih. Beliau ditemui RTM selepas mengendalikan agihan bantuan bakul makanan daripada syarikat Faiza Sunian Berhad di Kampung Telipok Ria Tuaran. Sementara itu, pengurus syarikat berkenaan Abdul Rahman Muhammad Syakir berkata pihaknya memperuntukkan sejumlah RM250,000 nilai bantuan bakul makanan untuk diagihkan kepada golongan terjejas di negeri ini. Syarikat kami ada memberi sedikit sumbangan lah, terutama di kawasan yang terjejas semasa COVID-19, iaitu di kawasan Pantai Timur, di sebelah Tawau dan juga sebelah Kalabakan. Dan seterusnya sekarang di sebelah Pantai Barat pula, kita tumpukan di sebelah kawasan area Kota Kinabalu lah. Sebelum ini, syarikat berkenaan telah mengagih bantuan sama di Tawau dan Kalabakan. Ia akan diperluas ke Beaufort, Putatan dan Keningau melibatkan agihan 12,000 kampit beras dan barangan lain keluaran syarikat tersebut.
Sementara itu, Dekan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mat Mansur berkata penglibatan lebih banyak NGO dalam penyaluran bantuan pandemik COVID-19 dapat meringankan beban dipikul kerajaan. Prof. Datuk Dr. Kasim yakin dengan adanya kerjasama rapat antara NGO dan pihak kerajaan, lebih ramai golongan terkesan dapat dibantu. Kita menyerulah pada semua NGO-NGO yang ada di Sabah khususnya lah dan di Malaysia amnya turut serta mengadakan program-program bantuan-bantuan dalam bentuk bakul makanan, tetapi juga mengembalikan suasana ekonomi negeri Sabah ini supaya ekonomi kita kembali pulih. Beliau ditemui RTM semasa program agihan bantuan bakul makanan anjuran Persatuan Dong Lian Zon Kota Kinabalu di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan SRJK China St. Peter Telipok Kota Kinabalu. Dalam perkembangan sama, beliau turut mengingatkan semua pihak agar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Katanya walaupun kerajaan dalam usaha mendapatkan vaksin bagi menangani penularan virus ini, namun pematuhan SOP adalah langkah terbaik mengekang penularan pandemik ini. Perwujudan Koperasi Belia dan Wanita Lumadan Beaufort Berhad berupaya melahirkan usahawan belia dan wanita sistematik sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi di kawasan berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan Ruslan Muharram berkata, menerusi koperasi berkenaan bukan sahaja merancakkan ekonomi kawasan tersebut, malah dapat membantu ahli-ahlinya seterusnya menyediakan peluang pekerjaan. Kita akan cuba bantu mereka untuk menjadi usahawan yang berjaya, karena kita melihat dalam perniagaan ini begitu luas dan sudah pasti kita perlu ramai para usahawan. Usahawan ini untuk kita bimbing. Ruslan berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan mesyuarat agung pembukaan Koperasi Belia Lumadan Beaufort Berhad dan Koperasi Wanita Dun Lumadan Beaufort di Beaufort. Sementara itu, beberapa peserta koperasi yang ditemui menyifatkan pembukaan koperasi tersebut amat bertepatan dalam membantu mereka mendapatkan kemudahan yang disediakan koperasi. Ahli koperasi wanita ini membantu graduan seperti saya untuk membuka lagi peluang dan juga untuk menceburi bidang perniagaan dan juga memperkenalkan produk ke pasaran di dunia lah. Dengan adanya penumbuhan koperasi ini, saya amat yakin para usahawan yang orang cakap yang di kampung-kampung ni kan akan koperasi ini dia jadi jambatan rezeki bagi diorang untuk memasarkan hasil-hasil yang diorang buat di kampung-kampung ni, sebab ramai yang tidak tahu sebenarnya. Koperasi tersebut kini mempunyai seramai 130 ahli, terdiri 60 wanita dan 70 belia lelaki. Sekian berita dari Sabah petang ini. Terus mengamalkan norma baharu, sama-sama mengekang COVID-19. Kembali bersama Norella. Silakan.